صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat memayungi kuliah kita dan juga kita dianugerahkan rahmat, keberkatan sepanjang kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Dan para sahabat jannah diingatkan supaya offkan mikrofon sepanjang kuliah berlangsung. Mudah-mudahan Ustaz dapat memberi kuliah dengan sempurna, tidak ada sebarang gangguan. Kepada mereka yang ingin membuka kamera, pastikan dalam pakaian yang sopan, yang menutup aurat dan tidak mengganggu konsentrasi sahabat-sahabat. Kalau nak onkan kamera, pastikan tidak ada kipas-kipas angin yang berlega-lega orang yang tak ada, jadi menyebabkan mengganggu para sahabat yang nak tengok skrin dengan suasana yang rasa tak sesuai gitu, insya-Allah. Jadi pastikan berikan kerjasama semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, mendapat rahmat berada dalam kuliah ini walaupun kita berada di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa, dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk meneruskan kuliah duha kita dengan tadabbur surah Al-Ikhlas. Jadi kita masih lagi di surah Al-Ikhlas. Jadi dengan tanpa melengahkan masa dipersilakan Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya bersiaran dari Johor. Sebentar lagi saya ada talk dengan Hospital Sultan Iskandar di Johor sekitar jam 11 macam tu. Lepas tu baru baliklah. Minggu depan pun lagi sekali ke Johor. Ada jemputan dekat dekat kampung. So tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan suratul Ikhlas, siri yang ketiga. Dan pagi ni kita nak lihat kenapa Allah perlu mention lam yalid wa lam yulad, sedangkan Allahu Ahad itu sudah memadai, sudah menunjukkan yang Allah itu tunggal dan esa, tiada yang lain. Allahu Samad, Allah tempat tumpuan, tiada cacat cela, hanya dia tempat tumpu. Namun kerana psikologi kesyirikan dan kekufuran ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk kesekian kali dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Manusia ni dia tak dapat nak terima benda yang dia susah nak terima, benda yang gaib, benda yang bukan daripada kebiasaan, bukan daripada benda yang biasa dia lihat dan dia nampak. Contohnya bagaimana? Dia nampak orang ni berkeluarga, ada isteri dan ada anak. Jadi bila dilihat Tuhan itu semacam itu, bila dia lihat entiti Tuhan dan ketuhanan itu, mesti juga tak dapat tidak kena ada yang semacam ada keturunan, ada pasangan, kerana begitulah alam yang manusia nampak. Begitulah alam yang manusia nampak. Dan Kenapa benda ni Allah perlu sebut dan kenapa penting untuk kita tolak fahaman yang Allah ada anak? Masalah utamanya ialah, dan
basically kenapa kalau Allah ada anak sekalipun, kan? Benda ni penting kerana fahaman kesesatan ini yang dihadirkan ideanya itu oleh iblis dan syaitan, dia akan menyebabkan manusia menduakan Tuhan. Dan inilah yang menjadikan manusia lambat laun mengubah agama Allah. Fahaman yang macam inilah yang menjadikan manusia semakin hari semakin kufur. Yang menjadikan manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Umpamanya macam ni. Bayangkan kalau kita bekerja dalam satu pejabat, satu syarikat. Dan bos kepada syarikat tu, dia ada anak buah dia, sepupu dia kerja dalam syarikat yang sama. Ataupun adik-beradik dia jadi staf dalam syarikat yang sama. Dan kita tahu yang bos tu akan dengar cakap adik dia, cakap anak dia, cakap sepupu dia. Maka kalau sepupu dia buat apa yang bakal berlaku ialah orang-orang, kan, pekerja-pekerja yang lain akan cuba untuk berkawan rapat dengan adik bos ni ataupun dengan anak bos ni, kan. Anak dia tu akan dilayani dengan baik supaya kalau timbul sebarang masalah, anak dia ni boleh tolong. So macam-macam lah orang akan buat. Bagi hadiah, puji, belanja makan, tolong itu, tolong ini, kipas. Sedangkan bos syarikat tu, kita tak layan macam tu pun. So begitulah yang terjadi pada agama-agama yang dirosakkan oleh manusia-manusia ni. Mereka puja, mereka beribadah, mereka sembah kepada entiti, individu yang dikatakan anak Tuhan tu. Yang diagungkan siapa? Nabi Isa. Yang diagungkan siapa? Uzair. Yang diagungkan siapa? Malaikat. Malah dengan Allah sendiri mereka lupakan. Sehingga kan mereka hanya menisbahkan Allah tu sebagai apa? Allah ni pencipta je. Cuba tanya Nasrani tu. Pada siapa dia berdoa? Dia berdoa pada Allah atau berdoa pada Jesus? Siapa yang dia sembah? God the Father ke? Ataupun pada the Son? Suatu agama akan jadi keliru. Benda ini akan mengelirukan dan dia jadi keliru. Malah mereka bukan sahaja minta doa, mereka sembah dan mereka puja hanya pada Jesus sahaja. Begitulah mereka yang telah disesatkan oleh syaitan dan iblis bila diinstil fahaman-fahaman sesat macam ni. Sebab tu kita kena tolak sungguh-sungguh fahaman yang kata Allah ini ada orang tengah, ada anak. Kerana fahaman ini sangat-sangat salah. Sebab ada manusia yang akan mengharapkan orang tengah ni antara mereka dan Allah. Mereka taklah bagus sangat buat itu, buat jahat, buat ini. Tapi diharapkan orang tengah ni cover dia. Diharapkan orang tengah ni akan jadi peguam dan selamatkan mereka di akhirat kelak. Ini yang salah faham tentang syariat, tentang syafaat yang banyak terjadi. Kita sendiri pun kadang salah faham tentang syafaat ni. Sebab bagi kita, yang penting aku baca Quran nanti dapatlah syafaat. Tuan-puan, syafaat itu hanya diperolehi jika kita menepati hak-hak Quran. Barulah Quran tak malu untuk bagi syafaat pada kita. Barulah Quran itu diberikan izin oleh Allah untuk membantu kita. Jika kita rapat dengan Quran sekalipun, kalau kita tidak mengikuti, jika kita baca Quran sekalipun, kalau kita tidak benar mengikuti, apa gunanya? Ada je, ulama-ulama jahat, ulama-ulama su' yang mempergunakan Quran untuk kepentingan politik dia.
So nampak tak tuan-tuan, dia punya kesan dan consequences ni. Begitu. Kejap, saya punya ni macam dia macam tak bercharge. Okay. So, dan bila manusia harap orang tengah ni, dia akan harap orang tengah ni akan bantu dia. Dan maksudnya salah faham agama ini juga ada dalam kalangan umat Islam. Memang kita tak kata yang Allah tu ada anak. Tapi ramai dalam kalangan orang kita yang salah faham tentang syafaat. Sehingga mereka sangka mereka terus boleh minta dari Nabi, dari wali, dari malaikat. Berapa ramai yang masih faham, masih percaya Nabi Haidir masih hidup sampai sekarang. Apa-apa kalau nak berjalan, minta dari Nabi Sulaiman. Minta dari Nabi itu dan Nabi ini. Kerana itulah benda ni perlu ditegar. Dia memuja Nabi lebih daripada puja Allah. Malah ada kalanya mereka minta terus syafaat daripada baginda. Kan ini benda yang sangat besar. Misconception. Nabi hanya boleh bagi syafaat jika Allah benarkan. Contoh Allah kata Allahus Samad. Tumpukanlah pada dia. Dia tak ada orang tengah. So, bila kita rapat dengan Allah, maka mudahlah kerja Nabi untuk merayu bagi pihak kita. Sebab, untuk kita menuju Allah, beribadah kepada dia, rapat kepada dia, kita tidaklah perfect 100% ibadah kita. Kan katalah, guru besar bagi ujian. Kemudian cikgu biasa ni pun bagi ujian. Okay? Guru besar bagi ujian, cikgu biasa ni bagi ujian. Mana ujian yang kita perlu jawab sungguh-sungguh? Daripada guru besar ke daripada cikgu biasa? Lazimnya kita akan kata, cikgu biasa lah kot, sebab cikgu biasa ni selalu ajar kita, guru besar ni belum tentu. Ibaratnya macam ni tuan-tuan. Ujian yang guru besar bagi adalah ujian sebenar SPM. Cikgu biasa yang bagi ni ujian percubaan SPM. Mana yang menentukan masa depan kita? Dah tentu daripada guru besar. So kalau kita jawab ujian daripada guru besar ini betul-betul sungguh-sungguh, which is mungkin dalam 100%, mungkin kita boleh jawab 60% betul. Tapi kerana tingkah laku kita baik dalam bilik darjah yang dipantau secara langsung oleh cikgu biasa ni, maka cikgu biasa ni bolehlah jumpa dengan guru besar, cikgu. Ni anak murid saya ni bagus cikgu. Walaupun mungkin dia jawapan tu ni, tapi dia dalam kelas dia sangat baik dan bagus. Itulah bentuk syafaat. Kita jawab dulu soalan tu, berhubung dulu dengan Allah, dan benda yang kelompangan, kecacatan dalam ibadah kita, itu nanti bakal ditampung oleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Problemnya sekarang, kita tak buat apa-apa, kita mengharapkan syafaat daripada Nabi. Sembah Tuhan pun tak. Sembahyang pun tak. Satu Allah perlu mention, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bayangkan tuan-puan, ada orang kita yang begitu terpesona. Kan? Terpesona. Sehingga sesuatu yang tak patut. Sekejap. Alamak. Abang Gali, aku tengah kelas. Nanti aku call balik. So bila ada incoming call, recording tu dia putus. Tu yang kena jawab juga, kalau tak dia call 2-3 kali.
Okey. So, ada yang sampai meletakkan benda yang tak sepatutnya dalam hidup. Ialah mungkin pada level guru-guru yang keluarkan, come out dengan idea ini, mereka faham tentang keperluan itu. Tapi bila dia sudah turun ke generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, berapa ramai yang boleh faham? Contohnya meletakkan lambang capal di kepala. Ya, pengasasnya mungkin faham. Ini kerana kami merasakan diri kami ini begitu rendah, begitu hina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kata dia ibarat dia tidak lebih daripada debu kaki seorang sahabat. Itu lambang penghormatan. Tapi sahabat tu dia tak ada pun letak capal atas kepala dia. Dan kalau generasi ini sudah meninggal, apa berlaku pada generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat yang tak faham? Akhirnya dia melihat lambang capal tu sebagai sesuatu yang, oh inilah tanda untuk kita sembah. Begitulah psikologi kesyirikan yang orang-orang terkemudian ni akan follow je orang terdahulu tanpa soal periksa. Dan akhirnya mereka yang tak mengaji ni, yang mengaji ni tak ada hal, ikut dia lah, dia ada pandangan masing-masing. Tapi yang tak mengaji ni yang ikut-ikut aja. Akhirnya dia akan menduakan Tuhan. Akhirnya akan menduakan Tuhan. Adakah kita tak belajar daripada surah seperti surah Nuh? Ada lima orang lima orang salih sewaktu zaman Nabi Nuh. Yahutha wa Ya'uqa. Nama-namanya itu disebut, lima orang disebut dalam surah Nuh. Mereka ni disembah, dijadikan Tuhan. Maka janganlah buat begitu. Maka Allah sebut yang dia adalah As-Samad, satu-satunya tempat pengharapan. Jangan berharap kepada selain dia. Dia tak perlukan anak, tak perlukan orang tengah, tak perlukan wasilah. Dan apa sahaja pemberi syafaat selain daripada dia, dia tak perlu. Kerana dialah pemberi syafaat sebenar. Allah bagi tahu kita yang dia walam yulad, tidak diperanakkan. Tiada yang melahirkan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk sememangnya dijadikan dari tidak ada kepada ada. Tapi Allah tidak ada bapa dan tidak ada asal. Jika Allah itu ada permulaan, dah tentu dia akan ada akhir. Sedangkan itu bukan sifat Allah. Kerana Allah tiada mulanya, tiada akhirnya. Dia kekal sampai bila-bila. Sebab benda yang tidak kekal, dia bukan Tuhan. Kadang saya borak juga dengan dengan mereka yang percaya pada dewa-dewa. Dewa Kuan Yin, Dewa Guan Yu, Dewa Perang. Kan? So, bila borak tu saya tertanya-tanya. Katalah dia bina satu tokong untuk dewa dan dewi dia ni, dan dia cerita latar belakang tokong tu. Oh, dewi ni dulu puteri raja dan dia kahwin lari kemudian mati dalam hutan. So sekarang ni dia tolong jaga hujan dan air. Nak juga tanya, dia jaga dekat Malaysia je ke atau dia jaga sampai India sana? Atau dekat Amerika pun dia jaga? Dan kalau dia jaga ke Amerika, ada tak tokong dia ni ke Amerika? Kalau dia jaga ke India, perlu ke tokong dia dekat India? Okey, kalau sekarang ni tokong dia berada di sini, KL, perlu tak ada tokong dia dekat Johor? So, setiap tempat dia perlu ada tokong. So, waktu dia hidup dulu, dia sembah siapa? Dia ada adik-beradik tak? So, abang dia jadi jaga apa pula? Dia punya, kalau dia ada adik dia jaga apa?
mak dia jaga apa? Bapak dia. So benda macam ni timbulkan persoalan yang tak berkesudahan. Yang kau sendiri tak boleh nak jawab. So kalau dia betul berkuasa, kenapa dia mati? Kan? So kalau tanya asal usul, dia ada hobi tak? Dia suka makan apa? So selalunya yang you bagi buah limau, kalau dulu limau sebenar, sekarang limau plastik tu, memang semua suka makan limau ke? Tak ada sebarang alahan? Banyak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jelas memudahkan cara manusia berfikir. Dia tak timbul banyak persoalan. Tak perlu. Allah kata lam yalid wa lam yulad. Dah dia tak ada anak, tak ada orang tengah. Sebab orang tengah paling rapat ialah anak. Kecintaan manusia paling utama selepas daripada isteri, anak. Selepas daripada pasangan, anak. Letaklah siapa pun, anak. Tapi begitulah bila Allah mudahkan, kita suka untuk letak benda yang itulah kreatif. Dan kreativiti beragama ni datang daripada bisikan syaitan. Turun-temurun, mereka menggunakan modus operandi yang sama. Satu, saya tak berani nak tanya. Kalau tanya nanti kecil hati. Sama macam Nasrani. Kan dia confuse. Jesus tu manusia ke Tuhan? Kalau Tuhan, kenapa dia mati? Sebab yang mati ni manusia. Oh, dia kata, iya betul yang mati tu manusia. So, kalau kau sebut yang mati tu manusia, janganlah keep repeating bahawa Tuhan sacrifice himself untuk manusia. Sebab yang mati manusia bukan Tuhan. Tuhan tak mati. Sama soalan saya pernah tanya dengan jiran. Jiran saya dekat Sabah dulu. Tentang Nasrani. Saya tanya pada dia, kenapa Jesus tu perlu disalib? Kenapa? Oh, dia kata sebab dulu Adam punya dosa tu, dosa warisan. So dia mengorbankan diri dia untuk kita, untuk manusia. Dan saya tanya dia, so kalau macam tu, Tuhan tidak berkuasa lah. Lepas tu dia pelik, apa pasal pula? Iyalah, siapa yang cipta dosa pahala ni? Tuhan. So dia cipta dosa dan dia sampai perlu korbankan anak dia untuk dosa manusia. Kenapa tidak daripada awal tak perlu ciptakan yang namanya dosa ni, tak perlu dikorbankan anak dia. Semua orang live happily ever after. Dan berita terakhir saya pernah dengar dari jiran saya itu, dia masuk Islam. Saya tanya macam tu je. So, benda yang ringkas, Allah sediakan ringkas 4 ayat tentang ketuhanan, profil ketuhanan. Maka kita tak perlu jadikan dia complicated. Kemudian ayat terakhir surah ini selepas daripada selepas daripada lam yalid wa lam yulad, dan kalau kita lihat setiap ayat daripada ayat kedua dan ketiga itu sedang menjelaskan tentang ahadun. Apa dia ahadun? Satu-satunya, tiada yang lain. Dia satu-satunya tempat bergantung, dia satu-satunya tiada anak dan tidak berbapa, dan walam yakullahu kufuwan ahad.
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. So, ketiga-tiga ayat selepas daripada qul huwallahu ahad sedang menjelaskan tentang ahadun, menjelaskan tentang Allah satu-satunya dan tiada seorang pun yang setara dengan dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam past tense, yakun present tense. Lam tu past tense dan tidak pernah. Yakun dari dulu sampai sekarang. Lahu pada dia. Kufuan, sekufu, setanding, setara. Ahadun. Allah tutup lagi sekali dengan pernyataan kuat. Ahadun, seorang pun. Kalimah kufuan adalah pasangan setanding. Boleh jadi juga lawan yang sama-sama kuat dalam peperangan. Itu maksud kufuan. Kufuan juga bermaksud seorang yang sama darjat dalam kedudukan. Sama taraf. Kerana itu juga ia digunakan dalam istilah perkahwinan. Tu sekufu tu. Sama darjat, sama taraf. Bukannya sama jantina. Ini kita cari, oh sekufu. Oh sama jantina. Ustaz sekufu. Tak. Dia jantina berbeza. Ini mentang-mentang, kita nak sekufu ni sama, semua sama. Sama jantina. Itu pelik tu. Dia sama tahap, sama sama kuat, sama pandai, sama molek, semacam itu. Itu sekufu. Enggang dengan enggang, pipit dengan pipit. So dalam ayat ini Allah bagi tahu kita yang Allah tidak ada kufu, tidak ada yang setanding atau setaraf dengan dia. Dan susunan ayat ini sebenarnya tidak disusun dengan cara yang normal. Tidak disusun dengan cara yang normal. Susunan yang normal ialah walam yakun ahadun kufuwan lahu. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Itu susunan yang normal. Tapi Allah datangkan dalam bentuk yang abnormal. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan lahu itu diawalkan. Dan kalimah kufuan di tengah. Kalau ikut susunan yang normal, Allah itu diletakkan dekat hujung. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Lahu itu Allah. Tapi Allah ubah, letak, ganti namanya di awal. Kaedah ini namanya takdim. Meletakkan suatu di awal. Kenapa Allah letak nama dia di awal? Kenapa letak ganti nama diri dia di awal? Berbanding kalau susunan normal kat hujung, itu bermaksud Allah nak menunjukkan exclusivity. Hanya dia. Itu balaghah tinggi tu. Hanya dia. Maksudnya memang tak ada langsung yang sama dengan dia. Tak ada langsung yang sama dengan dia. Tak ada dari dulu, sekarang dan akan datang. Takkan ada yang sama. Hanya Allah sahaja yang tidak ada sekufu. Dan selain dari Allah, ada kufu. Kalau ada raja di Johor, ada raja di Selangor. Kalau ada orang kaya di sini, planet lain pun ada orang kaya. Kalau di sini bumi ini planet, di tempat lain pun ada planet. Allah tiada kufu. Tak ada yang sama dengan Allah. Kita sebut matahari, ada pasangannya, bulan. Kita sebut bintang, kadang pasangannya, matahari. Kita sebut lelaki, pasangannya perempuan. Apa sahaja yang makhluk dicipta ini, semua ada pasangan masing-masing. Semua ada pasangan masing-masing. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan yang dia tidak ada pasangan, dia tak ada orang tengah,
dan dia tidak sekufu. Dan khulasa daripada surah ini, bahagian awal surah ini ceritakan tentang keunikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian kedua surah ini cerita tentang rahmat Allah kerana dia tempat kita bergantung dan berharap. Manakala bahagian ketiga surah ini, Allah tekankan daripada ayat 3 dan 4, Allah langsung tidak ada kelemahan. Kadang kalau kita ada anak, kita kaya dan kita ada anak, anak tu kelemahan. Orang boleh colik anak kita. Kalau kita, saya ustaz, saya kena jaga peribadi saya khawatir anak saya nanti akan conteng arang ke muka kalau dia tak sama standard. Anak tu kelemahan. So begitulah tuan-puan. So Allah langsung tak ada kelemahan. Dan bentuk semacam itu. Ada motivator yang dia bercakap tapi keluarga dia berbeza. Malah manusia pula perlu anak untuk jaga dia di hari tua. Allah tak perlukan semua tu. Dia kekal berkuasa. Malah lebih pelik, bila dah kahwin, orang duk tanya, bila nak beranak? Seolah-olah bila tak ada anak ni dikira dia lemah. Tapi bagi Tuhan, ketiadaan anak itulah bukti kekuasaan dia, kekuatan dia. Sebab tu peri penting surah ini, kerana setiap daripada kita perlu faham. Dan kita perlu ajar maksud surah ini kepada anak-anak kita terutamanya. Bukan setakat mereka baca, bukan setakat hafal, mereka tahu apa maksud surah ini. Surah inilah yang bawa kita kenal Tuhan, tiada yang lain. Surah ini yang bawa kita untuk berharap, mengadu pada Tuhan, mencari dia. Kerana dia as-samad, tak ada tumpuan yang lain. Dan surah ini bagi tahu bahawa Allah tiada kelemahan. Takkan kita nak minta bantuan kepada suatu yang lemah. Allah tak ada kelemahan. So mintalah pada dia. Dan dengan surah ini kita tahu bahawa Allah sentiasa bantu kita. Tak ada siapa yang setara dengan bantuan Allah. Tak ada siapa yang boleh menghalang pertolongan Allah. Dan kalau ada yang sama kuat, tentu boleh dihalang pertolongan Allah tu. Tapi tak. Kalaupun seluruh dunia menghalang kita daripada dapat bantuan dari Allah, nak bunuh kita ke, kalau Allah tidak benarkan, dia tak akan terjadi. Sebab tu kadang bila kita, kita dengar tentang apa berlaku dekat negara umat Islam, Palestin. Pejuang-pejuang ataupun rakyat Palestin cerita tentang benda-benda yang ajaib yang berlaku. Kan bom tak meletup dekat halaman rumah, ditembak tak kena peluru, sedangkan orang tu tembak depan mata, dan banyak lagi cerita-cerita yang ajaib. Which is benda tu pengalaman peribadi. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keyakinan dia dengan Allah As-Samad. Yakin dia takkan boleh diapa-apakan jika Allah lindungi dia. Melainkan Allah berkehendak untuk dia cedera. Dia redha. Melainkan Allah berkehendak untuk dia mati. Dia redha. Walaupun seluruh dunia menekan mereka. Tapi kerana keyakinan pada Allahu Ahad, Allahu Samad, maka mereka tetap selamat dan terpelihara. Sampai ke hari ini. Bertahun-tahun dah ditahan. Bertahun-tahun diserang. Dan mereka lah manusia paling bahagia atas muka bumi ini. Kerana Allah bersama. Kerana mereka bersama dengan Allah. Kehidupan mereka tu bersama dengan Allah. Sama macam atuk nenek kita. Kerja kebun je. Tapi rezeki mereka berkat. Kerana keyakinan kepada ayat-ayat semacam ini. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Dia tidak ada orang tengah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Begitu. So, kita perlu yakin dan serahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Sebab tu salah satu daripada nama-nama surah ini adalah Suratul Najat, iaitu surah penyelamat. Dia boleh ataupun dia selamatkan kita dari sebarang kesedihan, kesusahan, kesukaran api neraka. Kerana kita kenal Tuhan pencipta kita. Bukan surah ni selamatkan, kerana kita faham surah ini, maka Allah lindungi dan selamatkan kita. Dan kerana para sahabat faham surah inilah menyebabkan mereka mencintainya dan suka membacanya. Oleh itu kalau kita ada masalah, rujuklah, serahlah diri kita pada Allah. Bacalah surah ini. Kan malang kalau kita berharap dan minta tolong kepada selain Allah. Sebab kita tak mungkin boleh ditolong jika Allah tak berkehendak. Dan kita tak mungkin lepas daripada belenggu kesukaran itu jika Allah tidak nak. Kerana apa yang mereka sembah itu, apa yang mereka puja itu tak akan dapat nak tolong jika tidak ada pertolongan dari Allah. Semoga kita semakin faham surah ini dan kita akan sambung ke surah seterusnya, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Sekejap, saya tukar. Surah Al-Falaq. Okey, surah Al-Falaq, tiga surah ni, surah Ikhlas, surah Falaq dan surah Nas, dimulakan dengan perkataan Allah ajar. Sama macam surah Al-Kafirun, Allah ajar. So basically 4 surah yang berturut-turut, Allah ajar Nabi macam mana nak buat. Kan kita dah lalui Quran daripada Fatihah sampailah ke 100, surah yang ke-100. Kan baki 4 surah. Surah yang ke-110. Baki 4 surah ni. Sepanjang kita lalui Quran, kita mengaku kita jadi hamba, kita mengaku Allah itu yang Esa, kita mengakui keberadaan Nabi, cerita-cerita orang terdahulu. Lalu towards the end, Allah ajar kita apa yang perlu dibuat. Kan? Kul ni, katakan begini. So daripada perkataan tu, dia perlu ada tindakan. Kan daripada perkataan tu dia perlu ada tindakan. So Allah bukan sahaja surah Nabi sebut, tapi bertindak. Qul ya ayyuhal kafirun, bertindak. Bagaimana hubunganmu dengan orang kafir? Hubungan kita dengan orang kafir bukan dengan tuduh mereka kafir, meninggalkan mereka. Tak. Hubungan kita dengan orang kafir ialah kita kena jelas batas kekufuran mereka, batas keimanan kita. Barulah kita boleh berdakwah. Sebab ada orang kafir yang kata, agama kau dengan aku sama je. Kita satu Tuhan mah. Cuma kami punya itu, kami minta bantuan yang ini. Bila kita tak jelas macam tu, kita dengan mudahnya mengakui, iyalah betul. Bila kita akui betul, kita sudah termasuk dalam pluralism. Menganggap semua agama sama. Sedangkan Islam tidak, Islam lebih tinggi. Gitu. Kemudian qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Kita kena bertindak, tunjuk dengan tindakan kita. Allah itu satu. Tidak pada yang lain. Dan sekarang Allah ajar kita pula bagaimana nak minta perlindungan. Dan perlindungan dari apa? Kita dah baca Quran ni, 110 surah. Rupanya,
dalam pada kita nak jadi hamba Allah ini, kita perlu tahu apa bahaya yang kita hadapi. Selain daripada bahaya orang seperti Abu Lahab, yang Allah dedicate satu surah untuk dia. Ada bahaya-bahaya yang lain yang kita perlu sedar, kita perlu tahu, dan kita perlu akur. Itu bahaya. So, bila kita tahu benda tu bahaya, kita akan berhati-hati dan semakin rapat minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam kita ajar anak kita. Pisau tu bahaya, jangan buat main. Kalau dia ajar daripada awal, pisau tu bahaya, jangan buat main. So, dalam keadaan marah sekalipun, dia takkan bergurau dengan pisau. Dia takkan sampai pergi baling pisau. Kan? Minta perlindungan. Kenali jenis-jenis bahaya. Boleh kontrol diri, boleh kawal diri. Sekarang kita masuk 2 surah tentang apa yang kita perlu mohon perlindungan. Apa yang kita perlu mohon perlindungan. Dan kedua-dua surah ini dia punya kedudukan tinggi di antara surah-surah yang lain. 2 surah yang mengandungi permohonan perlindungan. Permohonan perlindungan. Dan suratul Falaq diturunkan selepas suratul Fil dan diletakkan selepas suratul Ikhlas dalam susunan Mashaf Quran. Hampir keseluruhan orang Islam menghafal surah ini. Maka ada baiknya untuk kita lihat secara detail tentang surah ini. So, seperti yang kita tahu, surah ini dia ada permohonan perlindungan pada Allah. Dalam surah ini kita minta perlindungan pada Allah dari 4 bentuk keburukan. Pertama, dari keburukan semua ciptaan Allah. Kedua, keburukan yang ada pada malam. Ketiga, keburukan sihir. Keempat, keburukan hasad dengki. Dan waktu kita baca surah ini, sebenarnya kita mohon pada Allah supaya Allah jauhkan kita dari semua kejahatan yang datang dalam 4 dimensi ni, 4 perkara ni. Kita mohon supaya semua itu terlindung daripada kita. Sebab tu kita perlu pertolongan Allah. Dan satu persamaan antara keempat-empat perkara ini ialah kesemuanya kita tak dapat kawal. Kesemuanya kita tak dapat kawal. Berbanding surah selepas ni, suratul Nas, ia adalah sesuatu yang dalam kawalan kita. Yang dalam kawalan kita. Apa dia? Syaitan. Syaitan ni hanya boleh bisik-bisikkan je. Dia tak boleh kawal kita. Dia hanya boleh bisik. Jadi kita ada pilihan sama ada kita nak ikut atau tidak bisikan. Kan kalau anak kita ajak, "Daddy, jom pergi alam anda." Kan dia suggest, jom pergi alam anda. Terpulang pada kita nak ikut, ajakkan dia atau tak. Dan nanti kita tengok, susunan 4 perkara dalam surah ini, dia dalam bentuk narrowing down. Narrowing down. Daripada yang paling umum kepada yang lebih khusus, kemudian lebih khusus, kemudian lebih khusus. Narrowing down. Inilah hebatnya bentuk susunan Al-Quran dalam surah ni. Daripada benda yang besar, kemudian dia spesifik lagi, kemudian lebih khusus dan lebih khusus. So kalau kita nak lukis surah ini, dia macam piramid terbalik tu. Piramid terbalik. Segitiga terbalik. So yang pertama adalah tentang keburukan yang boleh datang dari ciptaan Allah. Dan di sangat umum, apa sahaja ciptaan ada keburukan.
dia merangkumi apa sahaja benda. Yang kedua, keburukan malam lebih khusus dari itu, merujuk kepada waktu malam, siang tidak, merujuk pada waktu malam. Yang ketiga, tentang sihir pula. Dan selalunya sihir ni dibuat pada waktu bila? Gelap-gelap malam hari, tengah malam. Tapi masih lagi dalam bentuk jamak. Kan? Nafasat dalam bentuk jamak. Dan paling khusus adalah satu individu yang sedang hasad. Yang melakukan sesuatu kerana hasad dengki. Dan antara kelebihan surah ini, dia dapat lindung kita daripada sihir yang nak dikenakan pada kita. Ada riwayat yang cerita bagaimana Nabi SAW telah disihir. Maka sihir ini memang ada dan boleh terjadi pada kita. Ini pernah disebut dalam hadis riwayat sahih Bukhari. Diceritakan dari Abdullah bin Muhammad. Saya mendengar Ibnu Uyainah berkata orang yang pertama cerita kepada kami adalah Ibnu Juraij. Dari Aisyah. Aisyah berkata bahawa Nabi SAW pernah disihir. Sehingga seakan-akan beliau telah mendatangi para isterinya padahal baginda tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahawa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Bayangkan Nabi disihir. Nabi seolah-olah lupa. Dah bersama isteri sedangkan belum. Kemudian baginda bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahawa Allah telah memberikan fatwa, menghukum dengan apa yang telah aku fatwakan? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku. Lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang yang berada di kepala berkata kepada yang satunya, kenapa lelaki ini? Temannya menjawab, terkena sihir. Salah seorang darinya berkata, siapakah yang menyihirnya? Temannya menjawab, Lubid bin Al-Asham. Laki-laki dari Bani Zuraik, seorang munafik dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi. Salah seorang darinya bertanya, dengan benda apakah dia menyihir? Temannya menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir. Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir. Tu alat sihirnya tu. Salah seorang darinya bertanya, di mana benda tu diletakkan? Temannya menjawab, di mayang kurma. Apa mayang kurma tu? Apa nama dia tu? Macam bekas bijana macam tu. Mayang kurma. Bukan bekas apa? Bentuk macam itulah tangkai-tangkai kurma tu yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Zarwan. Pelepah Ustaz. Yes. Apa nama? Kalau anggur tu kan dengan tangkai dia tu. Kurma ni dengan tangkai dia, mayang dia tu. Mayang kurma diletakkan di bawah batu dalam telaga Zarwan. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW pergi ke telaga tersebut sehingga baginda dapat keluarkan barang tu. Jumpa rambut tu. Lalu beliau bersabda, ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku. Seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai. Airnya itu jadi merah. Dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syaitan. Abu Hisham berkata, apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan? Aisyah berkata, lalu aku bertanya, apakah anda tidak meruqyahnya? Beliau bersabda, tidak. Sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu. Nabi mimpi ada dua orang lelaki duk bincang. Allah datangkan malaikat berupa lelaki bincang tentang penyakit Nabi. Ui, dahsyat. Dahsyat. Dan pada bungkusan tu, kan Nabi, Nabi angkat batu tu, ada pelepah kurma, mayang kurma, dan ada bungkusan. Pada bungkusan tu, dia ada 11 simpulan bersama sikat rambut.
bersama sikat rambut dan 11 jarum. Kemudian Rasulullah baca dua surah ni yang diturunkan dalam mimpi baginda. Dua surah ni. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setiap kali dibaca satu ayat, setiap habis satu ayat, dari kedua-dua surah tersebut, terurailah satu ikatan. Sehinggalah terurai ke semua simpulannya. Maka dengan takdir Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berdiri dan seakan-akan baru terungkai, terlerai, terlepas dari belenggu ikatan. Apabila dicabut pula satu persatu jarum tersebut, terasa sakit dalam tubuh baginda beransur-ansur hilang. Dan disebabkan riwayat ini, ada mufassir yang kata bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Tapi ada sebahagian sahabat yang menolak, mengatakan surah ini Makkiyah. Cuma malaikat mengingatkan Nabi bahawa dua surah ini boleh digunakan sebagai ruqyah. Tak kira dia Makkiyah ke Madaniyah, tapi yang penting ialah dia surah ruqyah. Dia surah yang boleh dibuat ruqyah. Dan kerana pukul 9, so kita sambung lain kali tentang suratul Falaq. Dan sebab kita nak tahu lebih detail tentang surah ini, apa pendapat Ibnu Mas'ud tentang surah ini. Sebab bila sahabat tanya, bila sahabat-sahabat yang nak tulis Quran, kan zaman Abu Bakar kan nak tulis Quran, kemudian diteruskan pada zaman Umar. Suatu sahabat-sahabat penulis Quran ini datang jumpa dengan Ibnu Abbas, tanya, engkau ada tak mushaf peribadimu? Ada? Dia kata ada. Cuma aku punya mushaf peribadi ni hanya ada 112 surah. Sahabat yang lain kata, pelik. Pelik. Sebab 112 surah, bukan Quran 114 ke? Yang lain kata semua 114. Maka Ibn Abbas kata, ya, dalam mushaf aku ada 112 surah. Aku masukkan semuanya kecuali dua surah ini. Suratul Falaq dan suratul Nas. Kerana aku menanggapnya bukan surah dari Quran, tetapi zikir yang Nabi sering baca tatkala baginda berdiri, tidur atau berjalan. Punyalah kerap Nabi baca dua surah ini, terutamanya menjelang kewafatan baginda. Punya kerap Nabi baca sehingga Ibnu Abbas merasakan, ini bukan Quran, ini zikir. So tuan-puan yang selalu tanya, Ustaz, ayat apa yang saya perlu amal Ustaz? Ustaz, ayat apa yang saya perlu baca Ustaz? Ustaz, zikir apa yang saya kena amal Ustaz? Baca dua surah ini. Nabi baca dua surah ini sampai puas. Setiap masa, berjalan, berdiri, tidur, baring, duduk, semua Nabi baca dua surah ini. Saya tak tahu kalau ada zikir lain yang lebih hebat daripada ini, tapi Nabi baca dua surah ini. Kerana dua surah ini kita memohon, minta perlindungan pada Allah. Memohon perlindungan dari Allah. Kan kita mengakui yang kita ni hamba, kita akur, kita lemah, kita tahu kita lemah, kita sedar kita lemah, maka kita mohon pada yang berkuasa, Allahus Samad, dan kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Lazimilah baca dua surah ini. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin. Allahumma